Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Malaysia mengecam tindakan Israel yang menyasarkan bangunan kedutaan Iran di ibu negara Syria. Serangan itu jelas melanggar undang-undang antarabangsa dan amalan diplomatik. Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan berkata, Malaysia menyeru agar semua pihak mematuhi undang-undang antarabangsa dan menghormati premis diplomatik sebagai kawasan mutlak bagi sesebuah negara. Malaysia turut menggesa siasatan menyeluruh terhadap serangan tersebut. Dalam serangan yang mengakibatkan beberapa kematian dan kecederaan itu, pesawat perang Israel mengebom bangunan tambahan konsulat Iran. 7 pegawai termasuk komander tertinggi Kor Pengawal Revolusi Islam Iran dilaporkan terbunuh. 2 lagi individu diburu berhubung penahanan lelaki bersenjata warga Israel. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, polis juga sedang menyiasat dakwaan kemungkinan suspek merupakan pengintip. Sudut siasatan kita berbagai. Sudut siasatan kita berbagai. Kita perlu mengetahui motif dahulu. Motif ini perlu kurang-kurangnya pengakuan daripada kiranya ada pengakuan daripada tangkapan ataupun ada maklumat-maklumat lain yang kita dapati daripada luar dan itu kita pastikan dalam siasatan kita juga kita masih lagi ada dalam radar kita untuk kita menangkap lebih daripada 2 orang. Tangkapan setakat ini adalah lelaki warga Israel sebagai suspek utama dikenali Shalom Avitan 38 tahun dan pasangan suami isteri warga tempatan berusia 42 dan 40 tahun. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memastikan titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim untuk memerangi merasuah dilaksanakan sepenuhnya dengan berintegriti. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menyatakan ketegasan baginda memerangi ancaman rasuah perlu dijunjung setiap lapisan masyarakat kerana ia merupakan teras kestabilan negara. Sumbangan itu, beliau berharap agar semua rakyat tanpa kompromi berganding bahu bersama SPRM dalam melaksanakan titah Seri Paduka. Terdahulu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan memerangi rasuah sebagai musuh nombor 1 negara antara tumpuan utama dalam pemerintahan baginda. Dalam pada itu, kerajaan memantau agensi-agensi penguatkuasaan negara secara dekat bagi mengekang anggota dan pegawai terpalit isu salah laku dan rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap langkah itu dapat mengatasi perbuatan sedemikian dalam kalangan penjawat awam yang menjalankan amanah menjaga keselamatan negara. Ini peringatan daripada penguatkuasaan, pajak custom, lembaga hasil dalam negeri, immigration. Kita sedang pantau dari dekat. Dan saya harap sangatlah supaya kita dapat elakkan laporan-laporan kecurangan ini kerana majoriti itu berhasrat untuk buat kebaikan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN beri jaminan pemantauan serius terhadap harga ayam di pasaran menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Menterinya, Datuk Armizan Muhammad Ali menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan terhadap mana-mana peniaga yang didapati menjual pada harga yang tidak munasabah. Hasil daripada pemantauan kita, harga ayam di pasaran dan begitu juga assurance yang kita terima daripada Kementerian Pertanian dari segi supply itu juga mencukupi. Jadi kita melihat bahawa harga ayam di pasaran itu adalah stabil. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Skim Harga Maksimum musim perayaan Hari Raya Aidilfitri 2024 dinilai. Ia berkuat kuasa bermula 5 hingga 19 April ini melibatkan 22 jenis barangan.
Dewan Negara meluluskan RUU Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2023 bagi menambah baik tadbir urus, pengurusan aktiviti dan tata tertib pelajar. RUU berkenaan diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas dibahas 18 ahli Dewan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan pindaan dibuat hasil perbincangan dengan pelbagai pihak. RUU ini akan menambah baik peruntukan Seksyen 48(11) ini dengan membenarkan universiti untuk menubuhkan apa-apa kumpulan wang atau memiliki apa-apa harta untuk diuruskan dan disenggara oleh Majlis Perwakilan Pelajar mengikut tata cara keuangan universiti. Dalam pada itu, Majlis Perwakilan Pelajar MPP dan Badan Pelajar dibenarkan membuka akaun dengan mana-mana institusi kewangan berlesen dan pengurusan kewangan mereka diaudit individu atau firma bertauliah. Pencipta kandungan dan pepengaruh media sosial dinasihati menghasilkan kandungan yang sesuai dengan semua lapisan umur, terutama kanak-kanak. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, kerajaan bimbang dengan kandungan yang boleh mendatangkan kesan negatif, terutama kepada kanak-kanak di bawah 13 tahun. Saya harap para pepengaruh, influencer dan public figure melihat konten mereka ni boleh ditonton oleh mereka yang bawah umur. Tapi masa yang sama, saya akan adakan pertemuan dalam masa terdekat kerana kita mungkin perlu membuat beberapa keputusan terutama untuk pastikan media sosial ni selamat digunakan dan tidak digunakan oleh kanak-kanak di bawah usia 13 tahun. Beliau sebelum itu menyentuh isu kontroversi melibatkan seorang usahawan kosmetik yang memuat naik sedutan lagu Aidilfitri terbaru di akaun media sosial. Program Berkahnya Ramadan menjadi platform terbaik memperkukuh kerjasama antara RTM dan rakan strategik. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR itu mendapat sambutan menggalakkan. Apa yang penting di sini adalah kita melihat kepelbagaian yang ada dalam RTM dan yang lebih penting sekali adalah kita mendekati orang yang menyokong kita, penonton kita, ya, pembaca artikel-artikel kita dan pendengar kita. Ini yang sangat penting. Jadi sekiranya kita jenama itu tidak dekat dengan mereka yang menyokongnya, maka tidak berapa betul jenama itu berada di tempatnya. Jadi itu sebabnya kita hendakkan RTM itu menjadi satu program, satu jenama yang relevan, yang relatable dan juga lovable. Maksudnya orang sayang akan jenama itu. Ini yang kita buat pada hari ini. Kejayaan itu dicapai hasil kerja keras berpasukan bagi memastikan RTM kekal relevan dan berdaya saing dalam industri penyiaran. Dalam pada itu, lebih 2,000 pek makanan diagihkan kepada orang awam bersempena program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM di KL Sentral. Ia hasil sumbangan 13 rakan sinergi RTM yang berjaya memanfaatkan para pengguna pengangkutan awam. Program CSR RTM Berkahnya Ramadan di KL Sentral ini hasil kolaborasi bersama para penaja antaranya KTMB, Nesque, Gardenia, Maika dan Gloria Jean. Agrobank menyantuni seramai 100 orang asnaf menerusi majlis iftar dan pengimarahan Ramadan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, ini bertujuan bagi mengurangkan beban golongan asnaf menjalani kehidupan seharian. Kita mengeluarkan zakat sebanyak RM10,000 untuk asnaf-asnaf di kalangan kaki tangan RTM sendiri dan persekitaran. Dan kita program ini adalah antara program yang akan diteruskan pada bulan Syawal ini, bulan Ramadan ini. Kita sentiasa mengalu-alukan dan melaksanakan program-program di seluruh Malaysia dan ini bukanlah pertama kali kita laksanakan program sempena bulan Ramadan ini dan kita akan meneruskan program-program ini di sekitar cawangan-cawangan Agrobank yang lain. Beliau ditemui ketika program Majlis Iftar dan Pengimarahan Ramadan di Masjid Angkasa Puri.
Saudara, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.